Okay guys, Assalamualaikum. Salam Sabtu 17 Julai. Okay, hari ni video pendek je lah berkenaan langkah-langkah bagi seorang newbie lah sebelum menjadi traders. Okay, beberapa minggu ni start awal Julai hari tu keadaan market tak berapa nak menentu. Banyak counter membuat penurunan lah. Mungkin disebabkan ketidakstabilan politik di samping COVID tengah mencanak naik Jadi masa-masa macam ni boleh exit dulu, cari counter-counter yang ada value. Dan selalunya bila ada krisis macam ni, carilah counter-counter yang berada dekat area-area support yang terkuat dah. Mana-mana counter yang untung, ada value, selalunya dia akan jatuh sehingga ke paras-paras support yang terkuat lah. Dah boleh lah beli-beli situ dan kalau ada holding power tu peram lah. Mungkin market ni akan jadi macam ni sehingga ujung bulan ni lah, sehingga habis parlimen bersidang. Jadi start minggu depan dan 2 minggu ke hadapan lagi, kebanyakan traders dia akan berada dalam posisi berhati-hati lah. Okay, masa saya dulu baru first time nak belajar menjadi traders ni, pelajaran pertama saya yang guru saya bagi adalah dia ajar saya untuk melihat counter-counter apa bisnes yang diorang buat. Macam yang korang tahu bisnes-bisnes yang ada dekat Bursa Malaysia ni, dia kalau korang perhati, dia ada musim-musim dia tau, ada tema-tema dia. Dia kan berpusing. Sebagai contoh macam sekarang ni counter-counter healthcare yang naik. Selalunya selepas healthcare naik, ekonomi dah buka, counter-counter besi, property yang akan jalan. Selepas tu automotif dan yang lain-lain lah. Jadi pentingnya untuk kita belajar dan faham setiap counter dan apa bisnes-bisnes dia. Setiap hari saya akan tengok 15 minit ke 30 minit melihat pergerakan market mengikut sektor-sektor dia. Sebagai contoh, kalau korang tengok pada hari itu, kebanyakan counter yang jalan, korang boleh rekod. Korang tulis dalam satu buku, satu kertas, satu nota untuk tengok counter yang banyak berjalan ni ada dalam sektor mana. Lepas tu pada penghujung market, korang check counter tu dalam sektor mana dan kenapa dia jalan. Itu pelajaran pertama. Kenapa counter tu boleh jalan? Ingat counter berjalan disebabkan sentimen tau. Orang berminat nak beli counter tu. So katakan dalam hari tu ada 5 counter dalam sektor yang sama jalan. Kenapa dia jalan? Dari situ korang boleh rekod. So bila in the future korang dah hafal semua counter dan kenapa dia jalan, in the future korang dah boleh agak dah. Sebab benda ni history will repeat itself. Benda ni memang akan repeat je. Benda yang sama je, tahun-tahun berulang. So apa yang korang boleh buat, luangkan masa, hafal counter, apa bisnes dia. Tu paling penting. Sebagai contoh saya nak cerita berkenaan Big ni. Big counter ni, dia adalah non-energy mineral punya company tau. Kalau ikutkan dia dalam construction material. Tapi
kebanyakan orang dia akan elak lah kaunter ni sebenarnya, sebab dia adalah kaunter sikat kutu. Dia kaunter sikat kutu Jarang kaunter ni keluar dalam screener saya lah. Tapi kalau korang tengok beberapa ketika ni dia jalan ada volume. Dia jalan dan ada volume. So kalau korang perasan sebenarnya, kaunter ni adalah kaunter yang supply oksigen liquid. Dia supply oksigen liquid kepada hospital-hospital dan syarikat-syarikat lah. Bila mana COVID-19 tengah mencanak hari tu, yang which is di sini dan di sini semalam kebanyakan orang pelabur-pelabur, diorang melabur dalam syarikat ni kerana beranggapan yang kaunter ni akan supply liquid oksigen lah kepada hospital. Kebanyakan bila orang tengah kena penyakit COVID apa semua, ramai yang memerlukan bantuan oksigen. So company ni dia akan supply liquid oksigen lah, seperti yang korang tengok hari tu pada 17 Mei ketika ketika kes COVID tengah mencanak naik diorang pun naik sekali. Dan pada semalam naik. Bila ramai pelabur dan pedagang bersetuju yang kaunter ni ada permintaan, itu yang membuatkan kaunter ni naik. Ingat kalau nak tengok kaunter tu naik, mestilah ramai pelabur dan pedagang ingin membeli kaunter tu, baru kaunter tu naik. Kalau setakat 1-2 orang sahaja yang berminat dengan kaunter tu, memang dia takkan jalan. Even you pump lah berapa banyak duit kecuali lah kalau you jerung lah. Tapi kalau kita setakat, kalau macam you and me ni yang pelabur runcit je, kita tak boleh nak gerakkan sesuatu kaunter. Jadi bila mana orang bersetuju, ramai orang bersetuju yang kaunter ni akan naik, so dia ramai yang melabur dalam ni, kaunter ni akan naik. Itulah pelajaran pertama, adalah mengenal kaunter dan apa bisnes dia. Kalau cara saya adalah, masa saya belajar dulu, saya buka Malaysian Stock Biz ni di bahagian market ni lah, tekan market ni kan. Lepas tu saya check lah by sector, check construction, all construction. Okay, tengok dekat all construction ni counter Advancon ni, counter Ecoverse. Saya akan buka contoh Econpile ni lah. Contoh saya akan tekan dekat sini, website dia. Okay, apa yang saya nak tengok adalah, saya pergi ke produk dan servis. Saya akan tengok saya akan tekan satu-satu, nak tahu dia ni buat bisnes apa. Okay, macam ni, yang ni saya akan baca satu-satu. Okay, saya tahu dia buat construction, buat piling. Okay, saya akan tengok apa projek-projek yang dia buat sekarang, untuk kita tahu. Okay, kita akan baca lah. Oh, dia tengah buat MRT 2 MRT station So MRT ni bila saya baca, okay, dia adalah kaunter yang berkaitan dengan kerajaan lah, sebab dia dapat projek-projek kerajaan. MRT ni bawa projek kerajaan kan. Okay, so kita tahu, okay, company ni boleh dikatakan kukuh lah, sebab dia disupport oleh dana kerajaan lah. Kerajaan minta company ni buat MRT punya station, so diorang buat, so kita boleh tahulah. Lepas tu buka lagi satu,
Kita tengok WCT pula WCT Holding. Okay, buka. Kita tengok apa yang dia buat. Pergi ke our business. Tengok dia buat shopping mall, property development, engineering and construction pun dia buat. Okay, dia buat Putrajaya Malaysia, dia buat Marina Circuit Abu Dhabi. Okay, kita boleh tahu dia ni buat, bukan setakat buat construction dekat Malaysia, dia buat dekat luar negara juga. Dia buat hotel Okay, so itulah yang saya nak berkongsi ilmu berkenaan untuk pelabur-pelabur baru lah, berkenaan apa yang korang perlu lakukan sebelum korang masuk market. Belajar mengenal counter dan apa bisnes yang dorang buat. Okay, sehingga kita berjumpa lagi dalam perkongsian ilmu yang akan datang. Okay, selamat belajar dan happy trading. Assalamualaikum.